Hai. Okey, jumpa saya kembali. Okey, kita sambung tajuk yang minggu lepas. Masih di bawah bab 1 iaitu sukatan membulat. Okey, minggu ini kita sambung apa yang kita pada minggu lepas iaitu okey, 1.3 luas sektor suatu bulatan. Okey, selain daripada kita mengira luas sektor satu bulatan, kita juga diminta untuk mengira jejari dan juga sudut tercangkum di pusat bulatan dan seterusnya kita diminta menentukan luas tembereng suatu bulatan. Okey, mari kita tengok satu. Okey, yang pertama, kita akan menentukan luas satu sektor bulatan. Okey, imbas kembali apa dia yang kita kenali sebagai sektor. Okey, jadi kita ada formula, dua formula. Yang pertama, kita gunakan theta dalam darjah. Okey, ini formula yang kita dah belajar semasa kita di menengah rendah iaitu pi j kuasa 2 darab dengan theta bahagi 360 darjah. Ingat, bila kita gunakan pi j kuasa 2, theta kita adalah di dalam darjah. Atau kita akan gunakan rumus yang kedua iaitu setengah j kuasa 2 theta di mana theta dalam radian. Okay, imbas semula apa yang kita panggil sebagai sektor. Kita ada satu bulatan dan kita ada pusat O dan jejarinya. Okey. Itu dikenali sebagai apa yang berwarna biru di sini kita kenali sebagai sektor minor dan yang berwarna hijau di sini kita kenali sebagai sektor major. Okey, ini ialah jejari. Yang berwarna biru kita panggil sebagai sektor minor dan yang berwarna hijau kita panggil sebagai sektor major. Okey. Berdasarkan formula yang kita dah tahu, kita tengok contoh satu bagaimana kita nak mencari luas sesuatu sektor. Okey, contohnya cari luas bagi sektor MON yang berpusat di O. Okey, ini contohnya. Okey, macam yang kita dah cakap pada minggu lepas, antara sudut dan juga sektornya mestilah saling berhadapan. Maksudnya dia mesti duduk berdepan-depan. Tak boleh satu ke depan, satu ke belakang. Okey, berdasarkan gambar rajah ni kita tahu MON ialah sektor major. Sektor major. Jadi, untuk mengira sektor major, kita perlu tahu sudut sektor major. Jadi, first, kita perlu mencari sudut sama ada dalam darjah ataupun dalam radian. Jadi, di sini disebabkan 124 ini diberikan dalam darjah, maka kita akan gunakan formula darjah. Jadi untuk mencari sudut major di sini, satu bulatan ialah 360. Kita tolakkan dengan 124, maka sudut major di sini ialah 236. Okey. Jadi kita akan gunakan rumus darjah di mana luas ialah pi j kuasa 2 darab dengan sudutnya theta 236 bahagi dengan 360. Jadi kita akan dapat luas 205,975. Boleh? Okey, kenapa saya gunakan 3.142? Kerana nilai pi telah diberi dalam soalan. Atau kita boleh gunakan cara yang kedua iaitu kita mencari nilai sudut dalam radian. Jadi apa kita buat? Kita dah dapat 236. Okey, 236 darjah. Kita tukarkan dulu kepada radian. Okey, 236 itu bersamaan dengan 4.1190 radian. Kemudian kita gunakan rumus radian di mana luas sama dengan 1/2 R
kuasa 2 theta. Okey, jadi di sini kita akan gunakan rumus radian. Jadi kita ada rumusnya. Rumus untuk radian 1/2 R kita ialah 10 kuasa 2. Okey. Dan theta-nya kita guna dalam radian iaitu 4.1190. Okey. Jadi di sini kita akan dapat luasnya iaitu 1/2 darab dengan 10 kuasa 2 darab dengan 4.1190. Kita akan dapat luasnya ialah 205.9. Okey, itu luas kalau kita menggunakan radian. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nilainya agak berbeza. Tapi jangan risau sebab julatnya terlalu kecil. Jadi kedua-dua jawapan diterima. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kita ada contoh yang kedua. Mencari luas lagi. Masih di bawah mencari luas. Okey, diberi luas sektor POQ. Okey, kalau di sini, kes yang pertama tadi, kita diminta cari luas. Sekarang, contoh yang kedua, kita telah diberi luas. Jadi, apa yang perlu kita cari di sini ialah untuk mencari nilai J, iaitu jejari apabila luas diberi dan juga nilai theta-nya diberi dalam radian. Okey, dan juga nilai theta diminta kita cari jika jejarinya telah diberi sebanyak 11 cm. Jadi kita tengok rajah. Kita ada satu sektor. Okey, A kita diminta mencari nilai J, luas P O Q telah diberi iaitu 35 cm dan nilai theta ialah 0.7 radian. Jadi sekiranya nilai theta diberi dalam radian, lebih mudah kalau kita gunakan rumus yang kedua iaitu luas sama dengan setengah J kuasa 2 theta di mana theta dalam radian. Jadi kita dah tahu luas 35. Dah tahu sudutnya ialah 0.7. Jadi kita dapatlah jejarinya 10 cm. Okey. Atau diminta mencari nilai theta apabila nilai jejari ialah 11 cm. Jadi kita masukkan dalam rumus sebab dia nak theta dalam radian. Jadi kita akan dapat theta bersamaan dengan 5,785 radian. Boleh? Okey. Seterusnya, kita akan tengok apa yang kita panggil sebagai tembereng. Luas tembereng. Okey, kita tengok dulu maksud tembereng secara grafik, secara gambaran. Okey, kamu ada satu kamu ada satu bulatan. Okey, ada jejari dan ada pusat bulatan. Tembereng adalah apabila satu garis yang bertemu ataupun yang mengenai lilitan bulatan pada dua tempat dan kawasan yang diliputi oleh garis dan juga lengkuk bulatan itu dikenali sebagai tembereng. Macam saya pesan minggu lepas, garisan untuk tembereng haruslah tidak melalui pusat bulatan. Jadi
Garisan di sini kita kenali sebagai perentas. Jadi, kawasan antara perentas dan juga lengkuk bulatan itulah kita kenali sebagai tembereng. Okey. Jadi, tengok contoh. Sekarang, kita tengok contoh yang ketiga. Saya ada gambar rajah sebegini. Okey. Di mana jejarinya ialah 3.5. O ialah pusat bulatan. Panjang perentas ialah 4 cm. Dan kamu diminta mengira luas bagi tembereng QRP. Okey. Jadi, kita diberi nilai pi 3.142. Jadi, kat sini, bila kita tengok gambar rajah, kita mesti ada idea macam mana kita nak mencari luas kawasan yang berloreng. Jadi, daripada sini, kita boleh pecahkan. Okey, daripada rajah tu, kita boleh nampak dia adalah, kita ada satu tembereng garis. Kita ada satu sektor bulatan. Dan kita nak cari tembereng garis di sini. Kalau kita pecahkan rajah ni kepada dua bahagian, kita akan dapat satu kawasan yang berbentuk segitiga kaki sama. Kenapa dia sama? Sebab dia ialah jejari, sini ialah O. Okey, dan satu lagi kita ada kawasan yang berbentuk sektor. Nampak tak? Kan? Okey, jadi berdasarkan rajah ni, kita tahu kita ada dua bentuk. Satu bentuk segitiga dan satu lagi ialah bentuk sektor. Jadi, kita selesaikan satu-satu. Okey, yang pertama, bila kita tengok rajah di sini, rajah kita di sini, kita terus nampak kita tak ada nilai sudut. Itu maksudnya kaji maklumat yang diberi. Okay, maklumat yang diberi, kita hanya ada nilai jejari dan juga panjang perentas. Jadi, tugas kita sekarang, kita mesti mencari sudut. Macam mana nak cari sudut? Okay. Kita nampak ada satu segitiga. Okay, ini satu segitiga yang besar. Jadi saya kecilkan segitiga, dia akan jadi O, Q separuh. Bermaksud, macam mana saya dapat nilai O, Q separuh apabila saya bahagikan dua. Begini. Jadi, inilah yang saya dapat pada rajah di sini. Boleh? Asalnya, gambar rajah saya begitu. O, Q, P, di mana panjang QP adalah 4 cm di sini. OQ ialah jejari, OP ialah jejari. Saya mesti nak cari sudut di sini. Jadi bila saya ada segitiga bersudut tegak, saya boleh gunakan trigonometri, sin, cos dan juga tangent. Tapi dalam kes ni saya ada setentang bahagi hypo, dia merupakan sin. Jadi sin 2 per 3.5, kita akan dapat theta 34.85. Okay. Kenapa saya darab 2 di sini? Okay, ingat ya, theta kita ada 2. Yang kita dapat 34 tu hanya nilai di sini. Ni. 34.85 hanya separuh. Sedangkan nilai theta yang kita nak ialah keseluruhan di sini. Di semua ni. Jadi sebab tu saya darabkan dengan 2. Okay. Jadi bila saya darabkan dengan 2, saya dapat nilai theta yang besar yang di sini ialah 69.70 darjah. Apa saya buat? Darjah saya terus tukarkan kepada radian. Jadi saya tekan kalkulator, saya dapat 1.0
2165 radian. Jadi, nasihat saya dalam exam ataupun dalam apa-apa juga latihan, biasakan diri. Bila ada sudut dalam darjah, terus tukar kepada radian. Okey, kalau ada radian, terus tukar kepada darjah. Sebab nanti rumus yang kita guna ada dua. Satu darjah, satu radian. Kadang-kadang dalam satu soalan, dua-dua rumus tu kita perlu. Jadi, dapat je soalan setiap darjah, sudut yang dalam darjah, kita terus tukar kepada radian. Dan setiap sudut yang dalam radian, kita terus tukar kepada darjah. Sekarang bila kita dah tahu sudut, maka kita bolehlah mengira apa yang soalan tanya. Jadi soalan tanya kat sini, kirakan luas. Macam mana nak dapatkan luas tembereng ni? Tadi saya katakan kita ada dua. Bermaksud nak dapatkan luas tembereng ini ialah luas sektor. Okay, nak dapatkan luas tembereng itu mestilah luas sektor. Luas sektor di sini. Tadi awak ada luas sektor. Okay. Tolak dengan luas segitiga. Kan? Okay. Luas sektor ialah semua ni. Saya tolak dengan luas segitiga di sini. Tolak. Nampak tak? Maka saya akan dapat luas tembereng di situ. Boleh nampak? Okay. Idea mesti ada. Apa, tolak apa tambah apa. Mesti nampak idea tu. Macam mana kita nak dapatkan luas sesuatu kawasan yang berloreng. Okey, jadi kita carilah luas sektor. Gunakan setengah R kuasa 2 theta. Jadi dalam kes ni, saya gunakan theta. Saya gunakan radian. Okey, kalau kamu nak guna darjah pun tak ada masalah. Okey, nanti akan dapat jawapan yang sama. Jadi saya dapat luas sektor ialah 7.4511. Okey, sekarang saya mesti tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga QOP. Q, O dan P. Jadi saya gunakan rumus segitiga yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Setengah AB sin C. Jadi saya ada 1/2. AB ialah dua sudut. Okay, jadi dua sisi. Jadi sisinya ialah 3/5. Sudutnya dua sisi begini. Sudut mesti duduk di tengah. Sudut kandung. Jadi itu sudutnya ialah sin 69.70. Jadi kita akan dapat nilai luas bagi segitiga ialah, okay, jadi ini luas bagi segitiga di sini ialah 5.7446. Okey, boleh? Nampak kat situ? Okey. Jadi kalau kita nak cari luas kawasan berloreng, kita mestilah tolak luas sektor QOP 7.4511. Kita tolakkan dengan luas segitiga, maka kita dapatlah luasnya 1.7065. Okey, boleh? Itu ialah luas tembereng. Ingat ya, bila ada luas tembereng, maka kamu mesti ada idea apa yang kita nak tolakkan dengan apa. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya. Okey, kita akan sambung pada minggu depan. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey. Bye. Assalamualaikum.